Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah duha 2 kali sebulan, yang mana kita menggunakan kitab Kekeliruan Umman. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dan Alhamdulillah, mulai pada hari ini tuan-puan juga telah dibekalkan dengan kitab yang menjadi teks kuliah kita ini. Cuma nuskah yang ada pada tuan-puan itu adalah cetakan baru dengan penambahbaikan. Jadi ada di tempat-tempat tertentu tak sama dengan kitab yang saya guna. Jadi insya-Allah saya akan gunakan yang versi yang sama supaya kita will be on the same page. Jadi kalau kitab versi lama itu akan sambung di muka surat 69. Tapi untuk nuskah tuan-puan, sila buka di muka surat 81. Iaitu masih lagi bab yang ke-6 berkaitan dengan sumber ataupun dalil syarak, bukan hanya Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak ragu-ragu. Itu memang merupakan dalil syarak. Yang dimaksudkan dengan dalil syarak di sini adalah masdar. Dalam bahasa Arab disebut masdar, atau kita kata sumber. Bila kita kata syariat suruh macam ni, syariat larang macam ni, dalam syariat kena kita percaya macam ini, tu mana ambilan dia? Mana sumber dia? Jadi Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber tidak diragui lagi. Cuma berlaku kekeliruan apabila ada yang menyangkakan bahawa hanya Al-Quran dan Sunnah sahaja. Jadi kita dengar daripada sebahagian orang, bila kita terangkan bahawa dalam satu perkara hukumnya begini, kata dia tak ada dalam Quran hadis pun. Mana ada dalam Quran hadis benda ni? Jadi itu keliru. Kerana sumber hukum selain daripada Quran dan Sunnah masih ada pelbagai. Dalam kuliah yang lalu kita telah terangkan ijma' dan qiyas. Dah selesai. Kita terangkan secara ringkas dua sumber hukum selain daripada Quran dan Sunnah. Pertama, ijma', iaitu kesepakatan para ulama'. Bila ulama' mujtahidin yang mampu untuk berijtihad, yang mampu untuk menggali hukum direct daripada Quran dan hadis, pada suatu masa mereka berfatwa yang sama dalam sesuatu isu. Semua berfatwa katakan wajib, semua berfatwa katakan haram. Tidak ada yang mengatakan sebaliknya. Itu namanya ijma'. Jadi ijma' ini menjadi sandaran hukum. Kena kita rujuk kepada ijma' ulama'. Bahkan haram kita langgar ijma' ulama'. Kemudian yang keempat saya terangkan iaitu adalah qiyas. Iaitu kita memakai hukum sesuatu yang ada dalil, kita pakaikan hukum yang sama kepada satu perkara lain yang tidak ada dalil. Kenapa kita pandai-pandai pakai macam itu? Bukan pandai-pandai, ini kerja ulama'. Jadi ulama' pandai, mereka dapat kenal pasti apakah asas hukum. Bila mereka dapati asas itu ada pada perkara baru,
lalu hukum yang sama sepatutnya ada. Ya, contoh kalau kita masih ingat, contoh yang paling klasiknya, yang mudah adalah hukum minum arak, atau kita sebut dalam bahasa Arab khamar, ya, itu adalah haram. Haramnya minum arak itu sabit dengan dalil Quran dan hadis. Maknanya kalau orang tanya ada tidak dalil haram minum arak, ada. Banyak, bahkan tidak diragui, memang minum arak tu haram. Tapi kalau di zaman kita ni ada minuman baru, misalnya ada orang proses, Waalaikumsalam, sila. Ada itu minuman air ketum kan, di negara kita ni orang letak obat nyamuk dalam air ketum tu, dia letak Panadol, dia letak ubat batuk, dan dia peram macam-macam mana. Jadi apa hukum minum air ketum macam itu? Kalau kita nak bercakap tentang dalil Quran dan hadis, memang tidak ada. Sebut pun tak ada. Jangan kata nak cerita hukum air ketum, ya. Sebut air ketum pun tidak ada, ya. Jadi lalu ulama melihat bahawa haramnya minum arak itu asasnya adalah kerana memabukkan, menghilangkan akal. Jadi bila mabuk, hilang akal, macam-macam boleh berlaku, ya. Saya percaya tuan-puan dalam in the course of duty mungkin ada jumpa kejadian-kejadian jenayah bila disiasat puncanya pelaku jenayah ketika itu mabuk. Bunuh kawan sendirilah, ya. Bunuh pasangan sendirilah, ya. Pada masa itu sedang mabuk. Jadi apabila didapati minum air ketum juga mendatangkan kesan yang sama, iaitu memabukkan, menghilangkan akal, maka dipakai hukum minum arak itu kepada hukum minum air ketum. Jadi sama-sama haram. Kalau ditanya mana ayat Quran mengharamkan air ketum, tak ada. Mana hadis Nabi mengharamkan air ketum, tak ada. Habis kamu pandai-pandai kata haram? Bukan kami. Ulama yang pandai, sebab dia memasang hukum tadi berdasarkan persamaan asas dia. Jadi hari ini dia sebut di situ istishab, ya. Istishab dari segi bahasa adalah kita itu mengekalkan keadaan yang asal. Status quo itu dianggap kekal, ya. Kecuali dibuktikan benda itu sudah berubah, ya. Dalam bahasa Arab dia sebut baqa'u makana ala makana. Dianggap sesuatu itu kekal, hal keadaannya itu macam sebelumnya. Dan ini pun sebenarnya universal, ya. Kaedah istishab yang dirujuk oleh para ulama Islam juga terpakai dalam undang-undang sivil, ya. Kalau tuan-puan biasa dengan perbicaraan di mahkamah, ya, di mahkamah jenayah, hatta di mahkamah sivil, kaedah yang sama terpakai. Dalam mahkamah jenayah, pihak pendakwa raya perlu membuktikan bahawa tertuduh bersalah. Baik, soalan, kenapa kita tak suruh tertuduh yang membuktikan dia tak bersalah? Kenapa kita minta pendakwa yang buktikan bahawa dia bersalah? Kerana asal seseorang tu kan tak bersalah. Dia dituduh mencuri. Mana ada orang lahir-lahir ke dunia ni terus mencuri? Mana tak mencuri itu satu perkara yang asal. Mencuri itu berubah daripada keadaan asal. Maka kita itu mendakwa sesuatu sudah berubah. Dia dulu tak pernah mencuri. Kalau kita mendakwa dia sudah melakukan jenayah mencuri pada sekian tarikh, pada sekian tempat, ini benda yang dia curi, maka oleh kerana kita mendakwa sesuatu itu berbeza dari keadaan asal, maka kita kena bawa bukti, ya. The burden of proof is on the one who allege something against the original position. Jadi sekarang ni original position adalah presumption of innocence. Ya, seseorang itu dianggap tidak bersalah, ya. Selalunya yang orang kecoh ni kalau melibatkan ahli politik lah. Bila ahli politik didakwa, penyokong kata dia dianiaya, ini konspirasi, ya. Penentang kata memang dia ni jahat, memang dia ni salah guna kuasa, ya. Tapi kalau bagi kita yang bukan penyokong taksub kepada mana-mana parti politik, bagi kita selagi mana dia dibicarakan, dia dianggap tidak bersalah. Okay. Bila dah diputuskan oleh mahkamah bahawa dia bersalah, ya, kalau orang politik, penyokong dia tetap kata dia tak bersalah. Berarti tengok, ya, orang politik, penyokong yang kuat dia tetap kata dia tak bersalah. Ini adalah konspirasi untuk menjatuhkan dia. Tapi bagi kita orang awam ni, bila sudah terbukti, maka keadaan asal tu berubah.
Asalnya dia tak bersalah, maka oleh kerana sudah dibicara, mahkamah sudah buat keputusan, maka kita sudah menerima bahawa tak bersalah dia itu dah berubah. Maka sebelum dibuktikan, itu yang dikatakan istishab. Kita menganggap perkara itu kekal selagi mana tidak dibuktikan berubah. Jadi dalam undang-undang sivil pun sama. Bila satu orang mendakwa bahawa katalah A dan B, dua orang ni sama-sama businessman. A mendakwa di mahkamah bahawa B ada berhutang dengan dia sejumlah 500,000 dan B tak bayar-bayar hutang dia. Sedangkan tempoh untuk bayar hutang tu dah sampai, tapi masih tak bayar. Siapa yang perlu membuktikan? Jelas A. Kerana mana ada orang lahir-lahir terus berhutang. Kan? Kita lahir tak ada apa-apa hutang. Lalu didakwa kita berhutang. Maka yang mendakwa itu, dia mendakwa telah berubah keadaan asal. Maka the burden of proof is on him. Dia yang kena, A yang kena buktikan. Okay. Tapi berbeza kalau misalnya A kata B hutang dia 500,000 tak bayar-bayar. Minta mahkamah keluarkan perintah paksa B bayar. B kata betul lah, memanglah saya ada hutang dia. Tapi saya dah bayar. Saya dah bayar hutang, dah selesai. Ketika itu berubah beban pembuktian. Tadi the burden of proof ke atas plaintiff, orang yang saman tadi. Sekarang oleh kerana apa yang didakwa oleh A dah diakui oleh B, memang saya berhutang, dia kata. So yang tu dah settle, dah diakui, dah tak perlu bukti lagi. Tapi dia kata saya dah bayar. Asal orang berhutang dah bayar ke belum? Asal orang berhutang dia dah bayar ke belum? Belum. Sekarang B mendakwa dah bayar. Maka the burden of proof shift kepada dia. Dia yang sekarang kena buktikan dia dah bayar. Inilah resit bank ni, apa pula tak bayar. Ni ada tarikh sekian, ni tarikh sekian. Ataupun ni ada saksi yang saya bagi beg sejumlah sekian banyak duit dah bayar dah. Di tempatnya, di lobi hotel sekian, saya bagi beg sekian, ni saksi boleh. Misalnya. Jadi, kena buktikan begitu. Atau, misalnya, A kata dia hutang 500,000 tak bayar-bayar. Kata B, memang saya ada hutang dengan dia. Memang saya masih ada tak bayar. Tapi bukannya penuh. 250 saya dah bayar. Tapi sekarang ni saya berniaga susah, kan? Saya berniaga durian banyak, harga tak mahal, kata dia, kan? Jadi saya nak bayar tak mampulah, kan? A kata tak, 100 sen pun dia tak bayar lagi. Jadi setakat 250,000 tu dah A tak bangkang lah, dia kata okey memang bayar 250,000, tapi yang lagi 250,000 itu iaitu yang A masih kena buktikan bahawa B belum bayar. Sebab yang setakat 250,000 dah disepakati. Baik. Jadi dalam kehidupan harian kita juga, istishab ini dia memainkan peranan, contoh, yang ini memang mungkin berlaku dalam kehidupan seharian kita. Satu orang, dia dah masuk bilik air, buang air, kemudian dia tengok macam alang-alang dah pakai slipper ni, ambil wuduk siap-siap lah. Nanti masuk waktu Zuhur, senang nak semayang. Lalu bila masuk waktu Zuhur, dia nak semayang, dia ragu-ragu. Aku ada semayang lagi ke? Dah batal Okey, soalan. Dia perlu ambil wuduk ke? Tak perlu. Dia dah ragu-ragu dah. Perlu ambil wuduk. Kenapa? Was-was tak boleh ikut. Kan kita minta lindung daripada was-was. Qul a'udzu birabbinas min syarril waswasil khannas. Tak yakin. Okey. Cubaan yang baik. Asal kita tak berwuduk. Asal kita tak ada wuduk. Betul, asal tak ada wuduk. Okey. Dia ada dua senario yang berbeza. Senario yang saya berikan tadi adalah dia masuk ke bilik air, dia buang air dan dia dah ambil wuduk. Cuma dia lepas dia ambil wuduk, sebelum dia solat, dia jadi ragu-ragu. Masih ada wuduk atau dah batal. Senario yang kedua, dia masuk ke bilik air, dia buang air,
Biasanya lepas buang air dia akan ambil wuduk lah. Tapi hari tu dia macam basuh air. Aku tadi lepas buang air, aku dah ambil wuduk ke belum? Dia dua senario tu membawa natijah yang berbeza. Sebab dalam kes yang pertama, ambil wuduk dia tu dia dah yakin. Dia memang ingat dia ambil wuduk. Itu dah yakin. Yang dia ragu-ragu adalah dah batal ke belum. Okey? Asal seseorang bila dia ambil wuduk, batal ke tak batal? Tak batal. Maka patah balik pada yang asal. Dianggap wuduk dia masih ada. Soal dia nak ambil wuduk, itu tak lain. Soal adakah dia perlu ambil wuduk semula? Jawabnya tidak. Kerana yang pasti asalnya dia berwuduk. Yang dia ragu-ragu dah batal ke belum. Maka patah balik kepada yang asal, iaitu wuduk masih ada. Dan dia ada kaedah lain yang membantu, iaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Sebut tentang tak yakin tadi kan. Yang yakin dalam kes ni adalah ada wuduk. Yang ragu-ragu tu adalah dah batal ke belum. Maka yang ragu-ragu tidak membatalkan yang yakin. Sama dalam kes jenayah tadi. Yang yakin dia ni dulu tak ada buat jenayah, tu yakin. Tapi yang masih ada pertikaian, pendakwa kata dia buat, dia kata tak, pembela kata tak, itu yang ragu-ragu. Maka dia dianggap tak bersalah sehingga dibuktikan bahawa keadaan itu dah berubah. Jadi dalam kes yang pertama, yang mana dia masuk ke tandas berwuduk cuma dia ragu-ragu dah batal ke belum, dianggap tidak batal lagi. Kes yang kedua berbeza. Dia ragu-ragu, aku ni dah ambil wuduk ke belum? Dia ingat pergi ke tandas buang air apa semua. Tapi oleh kerana sibuk apa, aku tadi lepas buang air ambil wuduk ke belum Dianggap belum berwuduk, maka dia kena berwuduk. Kerana asal dia belum berwuduk. Tuan-puan nampak tak beza antara dua senario tadi? Itu sama-sama was-was, sama-sama tak yakin, tapi tak yakin dalam keadaan yang berbeza. Yang pertama dia tak yakin wuduk dah batal ke belum. Wuduk ada tu dia yakin, tapi dah batal ke belum, dia anggap masih tak batal. Sebab itu yang asal. Keadaan yang kedua, dia ingat memang dia buang air apa semua, dia ingat, tapi dah ambil wuduk ke belum? Asalnya dia belum ambil, maka dia anggap belum ambil. Jadi ini senario yang mungkin selalu berlaku dalam kehidupan kita. Maka istishab ini sangat membantu. Kemudian dengan konsep istishab ini jugalah para ulama mengeluarkan kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal di sini maksudnya status quo dia, dianggap. The presumption is that sesuatu itu halal. Sehingga ada dalil yang menunjukkan kata haram. Sebab itu contohnya, tak tahulah tuan-puan lalu ke tidak tapi kalau lalu, kalau nak makan daging buaya ada mazhab kata halal. Mazhab Malik kata tak haram, sebab buaya ni termasuk binatang air. Binatang air ni Nabi SAW bagi tahu airnya suci dan bangkainya juga suci. Ikan ada kita sembelih? Tak ada. Kan? Ketam ada kita sembelih dia? Tak ada. Tapi yang tak sembelih tu, kalau ikut kaedah dia anggap bangkai lah. Dia mati tanpa sembelih tu bangkai. Kalau ayam mati tanpa sembelih tu tak boleh makan. Lembu mati tanpa kita sembelih tu tak boleh makan. Tapi dalam hadis Nabi SAW beritahu tahuru ma'uhu wa hillu maititatu kama qala sallallahu. Suci airnya dan halal bangkainya. Jadi buaya termasuk binatang air. Jadi di sisi mazhab Malik tak ada dalil kata haram. Jadi kekalah halal. Kalau lalu, tuan-puan lalu ke makan daging buaya, sate buaya ke, sup buaya ke. Tapi dalam mazhab kita dia ada melihat tentang larangan memakan binatang-binatang yang bertaring dan sebagainya, mempunyai kuku. Jadi itu khilaf lah di kalangan ulama. Cuma nak ceritanya kenapa dianggap sesuatu itu halal? Kerana mereka kata tak ada dalil. Kenapa kita tak anggap haram? Sebab asal perkara itu adalah halal berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Allah Ta'ala mempermudahkan bagi kamu apa sahaja yang ada di langit dan apa sahaja yang ada di bumi, semua sekali. Jadi asalnya, oleh kerana Allah pemudahkan untuk kita, maknanya halal lah. Kalau haram, tak adalah Allah pemudahkan. Tetapi ini boleh ditukar kalau ada bukti. Macamnya contohnya daging babi.
Kan ada dalil kata haram. Darah yang mengalir, ya. Darah yang lekat pada daging apa tu dimaafkan. Tapi kalau orang tu misalnya kan ada sesetengah bangsa macam tu, dia memang purposely ambil darah tu dia minum atau dia masak atau apa, itu haram. Jadi ini terkeluar daripada kaedah asal. Saya ingat jelas ya? Ada apa-apa soalan berkaitan dengan istishab? Baik, kalau tak ada istishab, next dia sebut kat situ apa? Masalih mursalah kan? Okey. Masalih ini adalah perkataan bahasa Arab. Dia adalah dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak. Ya? Dan singular dia, perkataan yang menunjukkan satu, mufrad, itu adalah maslahah. Mungkin maslahah ni orang Melayu kerap guna. Ni ada maslahah untuk kita buat macam ni, ya. Jadi maslahah ni makna sesuatu yang ada kebaikan lah, ya. Soleh, orang yang soleh. Ada juga katanya zaman sekarang suami yang solehah. Suatu suami soleh kan, sebab dia lelaki, solehah ni perempuan. Tapi ada orang bergurau, dia kata suami pun solehah. Suami macam mana solehah? Nak keluar minum minta izin isteri macam tu kan. Itu masya-Allah, ya, suami yang solehah. Baik, jadi maslahah tu dia ada makna yang lebih kurang sama, iaitu kalau suami yang soleh, suami yang baik. Maslahah maknanya kebaikan. Jadi dalam kehidupan manusia ni ada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Tetapi adakah semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan itu hukumnya halal? Contoh, ya. Kita ambil contoh yang tuan-puan familiar, ya. Iaitu berjual beli dadah, drug. Ya. Berjual beli dadah tu ada kebaikan. Apa kebaikan dia? Orang yang menjual dapat untung. Dia beli dengan modal yang kecil, dia jual pada harga yang mahal, dia dapat untung, dia boleh jadi kaya. Orang yang membeli, dia dapat release tension dia, kan? Dia rasa high masa dia guna dadah tu, dia rasa release masalah-masalah dia. Adakah semata-mata kerana benda tu ada kebaikan maka boleh dilakukan? Itu nak bincang ni. Kalau dalam undang-undang negara kita semua tahu, ya, jual beli dadah tu satu kesalahan. Bahkan dalam jumlah tertentu dan jenis tertentu boleh membawa kepada hukuman mati. Jual beli dadah, kan? Jadi maksudnya bukan semua perkara yang ada kebaikan itu boleh dibenarkan. Dia kena ada pertimbangan. Kebaikan tu ada kemudaratan mungkin lebih besar lagi. Penyalahgunaan dadah tu menyebabkan orang yang ketagihan tu dia hilang pertimbangan. Kan ada kes-kes bunuh mak sendirilah, bunuh datuk sendirilah sebab nak dapatkan duit beli dadah. Jadi kemudaratan tu lebih besar lagi berbanding dengan kebaikan dia. Maka daripada sudut itulah masalih, iaitu kebaikan-kebaikan itu dibahagikan kepada 3. Okay. Yang pertama, kebaikan itu diiktiraf lalu dihalalkan. Okay. Yang kedua, kebaikan itu tidak diiktiraf lalu diharamkan. Yang ketiga, yang tengah-tengah ni. Ada kebaikan tapi cari dalil kata halal, tak ada pula. Cari dalil kata haram pun tak ada. Dia duduk tengah-tengah. Tapi ada kebaikan dia. Itu topik dipanggil mursalah, ya. Saya repeat lagi sekali, ya. Kebaikan-kebaikan yang diiktiraf dalam bahasa Arab disebut al-masalih al-mu'tabarah. Mu'tabar. Kita selalu dengar orang cakap ulama' mu'tabar. Maknanya ulama' yang diambil kira pandangan dia. Masalih mu'tabarah maknanya kebaikan yang diambil kira lalu diberi hukum halal. Okay. Sebagai contoh, jual beli. Jual beli banyak kebaikan. In fact, ekonomi menjadi rancak dengan adanya jual beli. Ya. Kadang-kadang kita orang lelaki agak mengeluh bila tengok isteri shopping. Macam-macam dia beli. Ya, daripada sudut pandangan kita, gengan wallet aku lepas ni. Ya. Tapi daripada sudut pandangan ekonomi, oleh kerana orang wanita rajin membeli, itu membantu pencambahan ekonomi. Orang lelaki jarang-jarang beli baju. Ada je lelaki yang suka beli baju, tapi majoriti kita ni
Lah lagi boleh pakai kan, tak ada koyak-koyak, tak ada apa, belasah je lah. Perempuan dia tak mau, ini dah macam old fashion kan, ini macam dah tak ni, tak sesuai. Jadi kadang-kadang perempuan sebulan sekali mesti ada beli baju, ke perempuan tak? InsyaAllah lain ya, orang dalam pasukan lain ya. Orang lain saya tengok sebulan tu mesti ada beli baju baru, mesti ada tudung baru ya. Jadi ada kebaikan dia merancakkan aktiviti ekonomi. Bayangkan peniaga buka kedai ya, orang tak beli, kan susah dia. Sewa kedai nak kena bayar, stok nak kena jalankan ya. Jadi jual beli ni ada faedah, dan faedah ini diiktiraf. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dua-dua tu ada faedah. Faedah riba adalah orang yang beri hutang dapat untung. Ya. Orang yang bayar hutang dapatlah dia guna duit. Cuma dia tak sedapnya kena bayar lebih lah. Tapi pada masa dia berhutang tu dia dapat kebaikan. Macam orang pergi pada Alung kan. Alung kata boleh saya bagi hutang, tapi ini jumlah interest dia seriau lah kalau dia pandai kira, ini memang membunuh diri ni kalau bunga macam ni. Ya. Tapi pada masa dia dapat duit tu, dapatlah faedah dia. Selesailah dia punya tujuan dia. Tetapi Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi jual beli ni adalah masalih mu'tabarah, kebaikan yang diiktiraf oleh syarak. Dan kadang-kadang orang ingat bila jual beli yang dapat faedah adalah penjual, sebab dia dapat untung. Betul? Tetapi ada kalanya pembeli yang lagi seronok. Kita dah cari barang tu bertahun dah, ubat ke apa ke, yang kita cari lama. Sekali-sekali kita lalu satu tempat, ada orang jual. Kita rasa sangat grateful. Mujurlah dia ada jual, aku dah cari bertahun benda ni. Kan ada macam tu. Jadi kedua-dua sebenarnya dapat faedah. Penjual pun dapat benefit, pembeli pun dapat benefit. Jadi benefit ini syarak iktiraf. Syarak halalkan jual beli. Tetapi ada juga perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan tetapi diilghaqkan. Masalih mulghah, kebaikan yang dibatalkan. Contoh, minum arak. Saya ambil contoh minum arak ni sebab Quran sendiri sebut berjudi ada faedah dia. Tapi dalam Al-Quran kata apa? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan judi. Sebab ini aktiviti utama masyarakat jahiliah. Kita masyarakat jahiliah juga zaman kita ni antara aktiviti utama. I think even kalau pihak keselamatan pun dia ada division khas kan untuk handle gambling apa semua ni kan. Jadi memang dalam Quran jawab apa? Bila mereka tanya pada kamu tentang arak dan judi, Allah perintah pada Nabi untuk beritahu qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah kepada mereka yang bertanya itu, pada arak dan judi itu ada keburukan yang besar dan ada manfaat buat manusia. Jadi Quran sendiri iktiraf dari segi ada manfaat, ia ada. Contoh manfaat judi. Orang yang berjudi dengan modal yang kecil, dia boleh dapat untung besar. Kan? Dia buat keluar baru RM5, tapi mungkin dapat ribu-ribu. Tetapi sebenarnya manfaat yang lebih besar adalah untuk jatuh ke judi. Sebab orang menang judi itu persentasenya tipis. Kalau kita tengok dari statistik lah, untuk orang tu berjudi berapa kali baru dia boleh dapat menang sekali, belum tentu. Tetapi token judi always menang. Kenapa token judi always menang? Sebab jumlah orang yang berjudi ramai. Hadiah yang diperuntukkan untuk pemenang tak akan mengatasi duit yang dia dapat daripada penjudi semua sekali. Dia zero sum game. Akan ada beberapa orang yang untung, yang lain confirm rugi. Tengoklah cerita apa tu? Cerita Piramli tu. Alibaba Bujang Lapuk ke apa tu? Yang Ibrahim Pendik baling buah dadu tu. Penyamun ya. 40 penyamun. Kan dia baling 3 kali je. Sebab dia tikam nombor 3 ke nombor berapa. Padahal dadu dia tu semua nombor 3. Atau nombor yang dia tikam tu. Lebih daripada 3 kali nanti orang tahu. Dia kata Tok Guru dia pesan boleh lambung 3 kali. Lepas tu dah dapat untung dia belah. Jadi kalau dalam bahasa kasar dia, kalau alang-alang nak masuk neraka dengan sebab berjudi, elok jadi token judi lah. Jadi kan token judi ramai yang jadi kaya, kan? Token-token judi ramai jadi kaya. That's why saya difahamkanlah wallahu alam kalau yang judi haram. Sebutan tu pernah pelik. Judi haram. Habis judi halal macam mana? Mana ada judi halal?
Judi semua haram. Tapi istilah kita, judi haram ni judi yang dijalankan tanpa lesen. Dari segi hukum Islam, judi ada lesen itu pun haram. Jadi saya difahamkan yang buat judi haram ni walaupun diserbu, dirampas komputer dia, nanti dia akan buka lagi. Sebab masih berbaloi dia beli komputer baru, dan mungkin this time around dia upah tonto dia apa sebagainya, masih berbaloi dengan apa pulangan yang akan dapat. Maka dalam berjudi ada manfaat. Begitu juga dalam minum arak ada manfaat. Tapi ismuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukan arak dan judi ni lebih besar daripada kebaikan dia. Oleh kerana keburukan lebih besar, maka kebaikan itu dibatalkan. Tak diambil kisah, diharamkan. Arak dan judi. Jadi dua ekstrim. Satu, masalah muktabarah, kebaikan-kebaikan yang diiktiraf dan dihalalkan. Yang kedua, masalah mulghah, kebaikan-kebaikan yang tidak diiktiraf lalu diharamkan. Kat tengah-tengah itulah ada yang namanya al-masalihul mursalah, kebaikan-kebaikan yang terputus dari dalil. Contoh awal-awal Islam dahulu, ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu awal-awal jadi khalifah, masuk proposal daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk dikumpulkan Al-Quran yang pada masa itu tulis sana sini, dicadangkan dikumpulkan dalam satu mushaf. Sebelum tu mungkin ada orang ni tulis di atas kulit kayu, yang ni tulis di atas kertas, ni tulis di atas kain. Jadi Sayyidina Umar kata, kumpulkan. Sebab apa? Sebab pada masa itu Sayyidina Umar dapati ramai hufaz, penghafal Al-Quran mati syahid. Masa zaman tu zaman Islam sedang berkembang dan berlaku banyak peperangan. Bila berlaku peperangan, yang pergi berperang ramai yang mati. Antaranya penghafal Al-Quran. Jadi timbul kebimbangan dalam hati Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalaulah tidak dikumpulkan Al-Quran itu dalam satu mushaf, nanti satu masa orang mungkin tak tahu Quran yang sebenar itu macam mana. Asalnya Sayyidina Abu Bakar tak setuju. Kenapa? Sebab benda ni Nabi tak buat. Kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Macam mana wahai Umar, aku nak buat satu benda Nabi pun tak pernah buat. Nabi pun tak pernah kumpul-kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini salah satu dalil bid'ah hasanah. Benda baru tapi baik. Lalu Sayyidina Umar memujuk lagi dengan kata beliau, huwa wallahi khair. Mengumpulkan Al-Quran ini demi Allah benda baik. Jadi akhirnya Allah lapangkan dada Sayyidina Abu Bakar untuk menerima cadangan ini. Jadi ada tak kebaikan daripada mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf? Jelas. Iaitu memastikan autentisiti Al-Quran itu terjaga. Supaya orang tahu, ni Al-Quran yang sebenar ni ada dah, dikumpulkan dah. Ada tak dalil? Tak ada. Dalil melarang kumpul Al-Quran tak ada. Dalil menyuruh kumpul Al-Quran juga tak ada. Ini namanya mursalah. Dia terputus daripada dalil. Maka oleh kerana ada kebaikan, maka perkara itu dibolehkan. Ini namanya masalah mursalah. Tapi dia ada dia punya panduan lah. Zaman sekarang ni kalau tak ada panduan, semua dia pakai maslahah. Pembedahan tukar jantina pun ada maslahah. Dia dah jiwa dia perempuan. Jadi kalau kita tak biarkan dia potong, buang dia punya anu tu kan susah juga ya. Jadi untuk maslahah, eloklah kita bagi dia buat pembedahan tukar jantina. Tak boleh macam itu. Dia bukan sewenang-wenang kita kata ada maslahah, tidak. Dia ada parameter dia. Dia ada dawabit, dia ada kayu ukur dia, syarat-syarat dia. Baik. Kemudian satu contoh lain masalah mursalah, tapi setengah ulama menamakan perkara itu bid'ah hasanah. Tak ada pertikaian pun. Ada orang kata ni bukan bid'ah hasanah Ustaz. Ini masalah mursalah. Masalah mursalah tu cara nak dapatkan hukum. Bid'ah hasanah tu produk dia. Benda tu baru tapi baik. Contoh masalah mursalah adalah buat sambutan Maulidur Rasul. Ada tak kebaikan buat sambutan Maulidur Rasul? Banyak. Orang boleh dengar sirah Nabi, orang boleh ingat pada Nabi, orang boleh kasih pada Nabi. Ada tidak dalil yang menyuruh buat sambutan Maulidur Rasul? Tak ada. Ada pun dalil umum lah. Dalil yang tak direct. Nabi SAW bila ditanya, kenapakah baginda
rajin berpuasa pada hari Isnin. Nabi SAW menjawab, zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Jadi ada konsep meraihkan hari lahir itu ada. Kemudian secara umum Allah memerintahkan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kurniaan dan rahmat Allah, hendaklah mereka itu bergembira. Jadi Nabi kan rahmat Allah. Jadi kelahiran Nabi itu kita layak bergembira. Okay. Tapi secara khusus, bila datang bulan Rabiul Awal, hendaklah kamu mengadakan sambutan, tak ada. Dan larangan juga tidak ada. Jangan kamu tu meraihkan hari kelahiranku, tak ada. Jadi namanya mursalah. Kebaikan ada, tapi terputus dari dalil. Menyuruh tak ada, melarang tidak ada. Maka itulah ulama-ulama majoritinya membenarkan sabda Muhammad Rasul. Maka itulah namanya bid'ah hasanah. Puncanya masalah mursalah. Sebab saya pernah dibangkang. Bila saya terangkan, dia kata, oh itu lain saat itu namanya masalah mursalah. Bila kamu yang tak faham. Masalah mursalah itu teknik keluarkan hukum. Bila hukumnya harus ataupun sunat, maka perbuatan itulah yang dinamakan bid'ah hasanah. Kenapa bid'ah? Kerana baru, tak ada zaman Nabi. Kenapa hasanah? Kerana tidak haram. Kalau haram, itu bid'ah sayyi'ah. Kemudian contoh lagi. Bersalam lepas solat. Ada tak kebaikan bersalam? Ya ada. Bahkan bersalam itu dalam hadis mengatakan dia menghilangkan rasa benci. Kan orang kadang-kadang kalau bergaduh lepas bersalam tu dia lega. Ya. Tak tahulah tuan-puan kalau bergaduh dengan pasangan ada bersalam juga. Paling tidak hari raya lah kan. Hari raya kan ada cara bersalam. Biasa isteri menangis lah. Suami jarang nangis. Kalau nangis pun dalam hati kan. Gitu. Tapi kan lega. Bila bersalam tu lega. Ada faedah dia. Jadi kita dengan jiran jemaah ni pun kadang-kadang kita ada juga terasa hati. Bila kita bersalam tu, dia boleh menghilangkan perasaan tadi. Tapi ada tidak dalil yang menyuruh kita bersalam lepas solat? Tak ada. Ada tidak dalil yang melarang kita bersalam lepas solat? Pun tak ada. Makanya oleh kerana perkara itu ada kebaikan dan dia terputus daripada dalil, itu namanya masalih mursalah. Dibenarkan kita itu bersalam. Sebab itulah Imam Nawawi sendiri mengatakan bersalam lepas solat itu adalah bid'ah yang harus. Bid'ah maknanya zaman salafus soleh dulu sahabat tidak bersalam-salam lepas solat. Kenapa harus? Sebab tidak ada dalil yang melarang. Kalau ada dalil melarang mungkin haram, mungkin makruh. Tidak ada dalil yang menyuruh. Kalau ada dalil menyuruh mungkin wajib, mungkin sunat. Jadi hukum syarak ada 5. Haram dan makruh dah ternafi sebab tidak ada dalil yang melarang. Wajib dan sunat juga ternafi. Tidak ada dalil yang menyuruh. Tinggal baki satu lagi hukum syarak namanya harus. Maka itulah Imam Nawawi mengatakan bersalam lepas solat ini adalah bid'ah yang harus. Bermakna apa? Kalau orang tu sebelum solat dia dah jumpa. Masing-masing datang awal ke masjid, ya, jumpa bersembang apa semua. Tapi oleh kerana dah terbiasa, lepas solat salam lagi. Tadi dah jumpa dah salam dah. Tapi lepas solat salam lagi, iaitu yang harus. Tetapi kalau dia masuk-masuk masjid tak jumpa pun, ya, terus semayang apa semua, lepas semayang baru jumpa. Itu sunat. Kerana berdasarkan keumuman sunat bersalam bila kita baru berjumpa. Kan kemas sebenarnya, cantik cara ulama kita keluarkan hukum tu tak gopoh. Mereka akan study dulu apa dalil. Bukan rasa Nabi tak buat haram, Nabi tak buat haram. Itu bukan ilmiah. Itu emotional. Dalam kaedah usul fiqh tidak ada Nabi tak buat haram. Itu hanya pancingan emosi saja. Tidak semestinya satu benda yang Nabi tak buat itu hukumnya haram. Jadi salah satu sumber hukum yang akan menyebabkan benda yang Nabi tak buat jadi baik, jadi dibenarkan adalah sumber yang dipanggil al-masalih al-mursalah. Ya. Baik. Selesai ya. Secara umumnya selesai. Kita masih ada masa lagi dan kita mula pun agak lambat dalam 10 minit tadi. Saya sentuh sedikit ya. Syarat beramal dengan masalah mursalah ya. Takut orang semua benda dia kata bolehlah ada kebaikan kot. Tak. Bukan semua benda yang ada kebaikan itu dibenarkan. Contoh yang kita dah sebut tadi, arak dan judi ada kebaikan tapi diharamkan. Jadi disebut oleh para ulama, terutamanya ulama mazhab Maliki ya, kerana yang betul-betul secara terang-terangan berpegang dengan masalah mursalah ni adalah ulama mazhab Maliki. Jadi kata dia ada beberapa syarat. Pertama, kenalah
kebaikan itu sesuai dengan maqasid syar'i. Tidak boleh bercanggah dengan tujuan syarak. Macam saya katakan tadi lah. Orang tu nak menghalalkan transgender misalnya. Dia kata oleh kerana dia memang dah jiwa dia perempuan, perangai pun macam perempuan, kita benarkanlah dia supaya dia buat pembedahan tukar jantina. Itu baik untuk dia, itu maslahat. Tak. Kerana itu bercanggah dengan tujuan syarak, iaitu menjaga perbezaan antara jantina. Soal dia lembut, soal dia apa itu karakter itu tak boleh buat apalah. Kita tak boleh nak expect orang yang lembut jadi keras, macam mana pula. Karakter kan. Saya ingat masa saya sekolah dulu, kami ada guru kami lelaki, tapi kita rasa macam mak pula dia, sebab dia punya cara dia duduk, cara dia bercakap macam perempuan, tapi dia lelaki dan memang dah kahwin, ada anak semua. Tapi karakter tak boleh ubah. Yang kita tak nak nanti dia berpakaian perempuan, dia buat pembedahan jantina, itu tak boleh lah. Baik. Kemudian yang kedua, kebaikan itu sendiri diterima secara umumnya oleh masyarakat. Mana masyarakat seperti rata-rata nampak bahawa benda itu baik. Contohlah misalnya kita suruh orang berhenti dekat lampu merah, itu kan memang tidak ada dalil. Tapi bahkan kita denda pula. Kalau dia lampu merah dia berjalan, kita buktikan, kita boleh denda dia. Itu termasuk masalah mursalah. Kerana lampu-lampu traffic light ni, walaupun tak ada dalil, kebaikan dia adalah mengelakkan aksiden. Dalam keadaan ada traffic light pun kadang-kadang aksiden juga. Kalau tak ada traffic light tu, kemungkinan tu lagi tinggi. Maka dibolehkan kita itu memaksa orang oleh pemerintah lah. Pemerintah memaksa orang ramai, bila lampu yang dia pasang tu merah, orang tu kena berhenti. Walaupun tidak ada dalil khusus yang mengatakan boleh buat begitu. Ini termasuk masalah mursalah. Kerana kata-kata manusia yang sihat akalnya dia tahu ada kebaikan pada undang-undang tersebut. Cuma kalau motor tak ada motor tak ada rule lah, asal sempat jalan saja. Yang selalu kena tangkap ni kereta lah. Motor jarang saya tengok. Kecuali kalau kebetulan memang ada polis trafik tunggu depan tu, atau nasib lah. Kemudian kita berpegang dengan masalah mursalah itu pula adalah untuk menjaga sesuatu yang menjadi keperluan ataupun mengangkat sesuatu kepayahan yang itu ada ruang untuk beramal dengan masalah mursalah. Jadi next insya-Allah apa dalam buku tulis apa selepas masalah mursalah? Ya? Tak, bukan. Dalam muka surat 81 tu ada dia sebut ijma', qiyas, istishab, masalah mursalah. Jumpa tak? Istihsan jadi insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita akan sentuh tentang apa dia sumber hukum yang dinamakan sebagai istihsan. Ada sebarang soalan? Kalau saya mampu jawab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum.